kita fikir, kenapa SPRM pergi beku akaun mereka? Apa yang saya ceritakan sebelum ini berkaitan dengan apa yang berlaku pada hari ini. Pembekuan tersebut membawa kesan apa? Itu yang paling utama. Jadi apa kesan yang paling utama sebenarnya yang disebabkan oleh perkara itu. Tapi sebelum kita sentuh mengenai apa yang kes bersatu dan sebagainya, saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Sanusi, Menteri Besar Kedah berkenaan dengan Nurul. Saya nak baca lah. Pelantikan Nurul kerja tak bergaji, dia kata. Dia persoalkan benda tu. Okay. Tetapi cara dia persoal tu bagi saya agak bodoh lah. Bagi level seorang Menteri Besar, bagi saya itu level yang agak bodoh lah. Tak sepatutnya seorang Menteri Besar berpemikiran sedemikian. Tapi, yalah, kita nak kata macam mana kan orang macam ni. Alright, kita tengok. Pelantikan Nurul Izzah, kerja tak bergaji, nak makan apa? Tanya MB Kedah. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nur menganggap Perdana Menteri Anwar Ibrahim malu-malu untuk membenarkan anak perempuannya dibayar gaji selaku penasihat di Jabatan Perdana Menteri. Menganggap langkah memberi jawatan kepada anak tanpa melibatkan sebagai gaji itu sebagai luar biasa. Muhammad Sanusi selanjutnya berpendapat tanpa balasan sebegitu Nurul Izzah mungkin sukar untuk membiayai keperluan hariannya. Ambillah. Kalau nak malu-malu? Dah lantik anak, dia rasa malu tak nak ambil gaji. Takkan macam tu, nak makan apa? Katanya sambil dipetik Harakah Delhi. Muhammad Sanusi berkata demikian kepada media selepas menghadiri sambutan tamu cendekia Al-Ustaz malam tadi. Okey, dia nak berlawak lah kan. Kita tahu perangai Sanusi ni macam mana. Tapi daripada cara lawak dia tu, kita tahu cara fikir. Dia kata, macam mana, apa, pertama sekali nak malu-malu apa? Ni nak perli lah. Dia kata, alalang dah lantik anak tu, ambil lah gaji. Ni nak perli. Dia macam ni tuan-tuan. Yang pertama sekali, Nurul Izzah ni bekas ahli parlimen. Saya tak tahulah sama ada Sanusi tahu ke tidak bahawa seorang bekas ahli parlimen ni, kalau dia berkhidmat lebih dalam tempoh yang dibenarkan, dia ada pencen. Saya tak tahu Sanusi tahu ke tidak kan. Kalau dia tak tahu, tak apalah, kita maafkan. Tapi kalau dia tahu tapi dia buat-buat tak tahu, bermaknanya apa tuan-tuan? Bermaknanya dia ni orang yang sememangnya memang akal tak berapa nak cerdik. Ini Sanusi lah, Menteri Besar, agak memalukan lah bagi level seorang Menteri Besar. Yang kedua, dia kata agak pelik lah dah lantik tu tak ambil gaji. Dan tuan-tuan, ini nak cerita pelik bagi Perikatan Nasional yang ambil gaji berjuta-juta. Ini pelik bagi dia orang ni. Kan? Pelik bagi dia orang. Memang sangat luar biasa. Tetapi bagi PKR, benda ni tak pelik. Anwar Ibrahim pernah menjadi penasihat ekonomi negeri Selangor. Ambil RM1 je. Kan? Benda tu pelik? Tak pelik. Malah, bila benda tu dipersoalkan oleh Abah, bukan Abah aspirasi, Abah lah, Abah korang lah, Abah orang PN ni lah, Anwar, dia kata, Anwar terima 15 juta, Anwar saman. So, benda tu pelik tak? Benda tu tak pelik. So, bila Izzah buat perkara yang sama, demi untuk nak membangunkan negara, bagi orang yang seperti ini, dia pelik lah. Tapi bagi kami, tak pelik. So, dia kata lebih baik kalau macam tu, baik join NGO. Daripada join NGO, baik dia join kerajaan. Pemikiran yang sangat pelik. Bagi saya, pemikiran yang sangat pelik macam ni. Tuan-tuan, kita nak bagi tahu bahawa ada sebenarnya manusia yang boleh bekerja tanpa gaji. Dia kata, macam mana nanti nak membiayai kehidupan dia? Itu saya kata tadi, dia bekas ahli parlimen. Dia ada pencen dia. Dia ada suami. Suami dia bekerja. So, nak risau apa? Daripada dia join NGO yang tak membawa impak besar dalam perubahan negara, baik dia join kerajaan. Now, bila Sanusi mempersoalkan, dalam masa yang sama kita flip the coin. Kenapa bila orang yang tak buat kerja tapi terima gaji berjuta-juta, berpuluh ribu, beratus ribu, dia tak pernah persoalkan? Contohnya adalah Menteri Duta Khas ke Timur Tengah. Dahlah parlimen pun banyak ponteng. Terima gaji bulan-bulan. Yang tu dia tak persoalkan, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab itu bos dia. So, dia tak payah persoalkan. Penasihat menteri pada zaman pada zaman Ismail Sabri, pada zaman Muhyiddin Yassin, terima jutaan ringgit setahun daripada segi bentuk allowance. Tak tahulah apa fungsi dia orang. Tak ada siapa yang persoalkan. Tetapi apabila seorang yang punya kemahiran, kebolehan, menawarkan diri untuk membantu negara bersama ayahnya di dalam kerajaan ini, tanpa mengambil sebarang allowance, tanpa mengambil sebarang duit rakyat, naikkan dulu pendapatan rakyat, naikkan dulu keadaan keuangan negara yang meruncing disebabkan oleh orang-orang macam Sanusi ni.
Yang tu dipersoalkan. Betul? Okey tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Terima kasih Hania. Tuan-tuan, kita kena faham beberapa perkara dalam isu ni. Kita nak membawa perubahan. Betul? Ini semua kita setuju. Kita nak membawa perubahan. Nak bawa perubahan, orang yang nak bawa perubahan tu kena lakukan sesuatu yang sangat besar sehingga kan apa tuan-tuan? Sangat besar sehingga kan dia boleh buat sesuatu, dia boleh buat perkara itu dalam kadar bukan keadaan biasa. Kenapa dipotong gaji? Kenapa Perdana Menteri tak ambil gaji sebagai gaji Perdana Menteri, tak ambil gaji Menteri Keuangan? Kenapa anaknya sendiri tak ambil gaji? Pertama sekali, mereka nak mengembalikan keyakinan rakyat kepada ahli politik. Sebab ahli politik ni nak bagi tahu rakyat, bukan semua ahli politik tu korup. Bukan semua ahli politik tu seperti kerajaan sebelum-sebelum ini. Yang dia pandang tu apa laba, apa untung, apa profit yang boleh dia dapat untuk diri dia dan anak beranak dia dulu. Itu dia fikir. So, bila anak beranak Anwar Ibrahim ambil anak dia lah, tak ada anak beranak pun, seorang je anak dia. Dia ada 5. Seorang je yang terlibat dalam politik. Ambil jawatan tanpa gaji, dia orang hang, tuan-tuan. Otak dia jam. Otak dia jatuh, jam. Jatuh, otak dia jam. Dia tak tahu nak cakap macam mana. So, dia cakap lah macam ni. Nak kutuk macam mana kan? Dahlah dia tu bijak. Berpengalaman. Tuan-tuan, jangan ingat Nurul Izzah 20 tahun. Nurul Izzah tu 40 lebih. Walaupun wajah ni tu macam wanita berusia 20 tahun. Dia tu 43 tahun. Pengalaman sebagai ahli politik lebih 20 tahun, tuan-tuan. Lagi lama daripada ramai tuan-tuan yang dekat sini yang mempertikaikan lah. Dan kita yang tak bertikai pun lebih lama dia daripada kita. Kalau ikut pengalaman, kalau ikut kelayakan, dia lebih layak. So, bila dia masuk dan dia layak, tuan-tuan, geng-geng yang lain tu nak persoalkan tu tak boleh. So, dia buat isu apa? Ini anak Anwar Ibrahim. Therefore, tak boleh. Hanya kerana itu, therefore, tak boleh. Kalau macam tu, apa kita pecat je semua yang ada kaitan dengan kerajaan. Kerajaan bukan setakat kerajaan persekutuan. Dengan kerajaan-kerajaan negeri, semua kita pecat. Bukan setakat dengan yang ada kaitan kekeluargaan, yang ada kaitan politik pun kita pecat semua. Tak boleh. Kalau anak beranak dah tak boleh, politik tak boleh, semua tak boleh. Semua kita lantik orang luar, lepas kita menang ni, kita semua tak payah lantik orang lain dah. Tak payah lantik orang dalam, lantik semua orang luar. Agak-agak negara kerajaan negeri Kedah ni, dia lantik tak orang dia? Agak-agak kerajaan negeri Kedah ni, kerajaan negeri Terengganu, kerajaan negeri Kelantan, ada lantik tak orang-orang dia di dalam kerajaan? Kalau rasa tak nak persoalkan, apa kata quit? Pecat semua tu. Lima taqulu nama la taf'alun kabura maqtan innallahi an taqulu nama la taf'alun. Besar kemurkaan Allah kamu buat benda yang kamu tak cakap. Surah As-Saff, ayat Quran. Maaf kalau saya tersilap. Semalam saya tersilap, saya sebut tentang Qawin dengan amanah itu. Surah Al-Qasas ayat 26 tu Nabi Yusuf. Bukan Nabi Yusuf, Nabi Musa. Minta maaf. Terima kasih yang betulkan saya. Jadi tuan-tuan, ni kita nak cerita ni. Ada golongan macam ni sebab dia tak ada modal lah. Dia orang tak ada modal tu pertama. Kedua, bila dia tak ada modal tuan-tuan, dia dah bawa, bila dia orang tak ada modal nak attack, kan dia guna isu apa sekalipun. Okay. Number one, kadar inflasi kita dah menurun sedikit. Nak kata perfect tak? Of course. Daripada 4 something, sekarang 3.8. Dah menurun. Ada barang naik, ada barang turun. Secara puratanya, indeks barang sudah mula turun. Mata wang kita semakin mengukuh. Walaupun tahun lepas, nak beritahu, tahun lepas, kadar transparency index, ketelusan negara turun satu tangga. Daripada 47 ke 46. Teruklah. Satu ni teruk, 100 tu bagus. So, daripada 47 turun 46. Agak teruk. Going to the 60s lah kalau terbalik dulu 60 lebih. Tetapi, komitmen kerajaan negara ini, sekarang ini kita tengok tahun hadapan. Hopefully, indeks tu akan makin membaik. Kerajaan sudah berubah, kita harapkan indeks tu akan semakin membaik. Itu yang pertama yang kita kena faham. Dan nak bawa kepada perkara ini, kita perlukan ramai
orang yang kompeten satu hal. Tetapi orang yang kita boleh percayai. Orang yang kita boleh percayai, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang sangat dan paling utama. Kalau kita bawa orang yang salah ke dalam apa orang kata kerangka tersebut, negara kita tak akan pergi ke mana-mana. Dan kenapa Sanusi takut nak sebut? Sebutlah perkataan. Kalau bawa anak nanti akan berlaku rasuah, cuba sebut. Manalah tahu kau dapat surat saman daripada Anwar lagi? Kan? Tak berani dia nak sebut, tuan-tuan. Kita tahu sejarah Anwar Ibrahim, kita tahu sejarah keluarga dia. Kita tahu sejarah-sejarah mereka, Rafizi dan sebagainya. Bagaimana mereka memacu Parti Keadilan dan Selangor. Ni bagi tuan-tuan Tadi saya berbincang dengan ni lah yang bagi gift status tu, Aniah kan. Dia cerita, kita ceritalah macam mana negara luar lahir anak dapat duit dan sebagainya. Saya sekurang-kurangnya saya tahu 2 negeri yang lahir anak dapat duit. Satu Sarawak, tapi saya tak tahu Sarawak ada lagi ke tidak. Hari tu ada. Kedua Selangor, tuan-tuan. Selangor ni bukan sekarang baru lahir anak dapat duit. Sejak 2008 lagi. So budak 2008 yang lahir tu 2008 yang lahir tu, kalau dia lahir 2008, lebih kurang dalam tempoh 3 tahun lagi, dia orang dah boleh keluar dalam lebih kurang jumlah saya tak tahu lah berapa ribu, ada few thousand dia orang boleh keluarkan. Untuk apa-apalah tujuan, sekolah ke, pendidikan dan sebagainya. Negeri Selangor dah buat. Saya tak tahu negeri lain ada buat ke tidak. Saya tahu Selangor ada buat. Saya tahu Sarawak dulu ada buat bagi, kalau lahir seorang anak dia bagi 100 kalau tak silap. Tapi Selangor dia bagi dalam bentuk saham. Baru-baru ini dia dah tukar tawas tu kepada apa nama dia. Tapi konsep sama. Setiap tahun kerajaan akan bagi RM100 untuk satu anak yang lahir di Selangor. Orang Selangor. Dalam masa yang sama, kalau mak bapak kontribut dalam pelaburan anak tu 1,000, kerajaan akan match 1,000. Kalau betul yang saya faham apa yang Menteri Besar sebut hari itulah, tu kena cek balik dengan kerajaan negeri. Saya dengar dalam forum dalam ucapan beliau hari itu, pergi cek balik. Tetapi kerajaan negeri Selangor, lahir anak dekat negeri Selangor ni tuan-tuan, dekat negeri Selangor yang negeri Selangor itu, lahir anak dekat negeri Selangor itu dapat. Lahir anak dekat negeri Sarawak ni, kalau kita tengok, saya tak tahu. Hari itu sebutnya ada, tapi tak tahulah ada ke tidak lagi. Dia ada syarat-syarat lah, of course lah. Kan? Tetapi poinnya adalah, ini pentadbiran Kerajaan Pakatan Rakyat. Parti Keadilan Rakyat. Pakatan Harapan. Yang bermula sejak 2008. Ni kita tak cerita yang lain, benefit-benefit yang lain. Anwar Ibrahim, penasihat ekonomi Kerajaan Negeri Selangor satu masa dahulu, ambil RM1 je. Tapi orang seperti Sanusi mempertikaikan. Dan membawa saya kepada poin saya yang seterusnya. Poin apa tuan-tuan? Ini Sanusi juga cakap. Sanusi juga cakap ni. Dia kata apa? Hari tu, bergegar-gegar lah. Gegak gempita lah. Saya tak tahu siapa cakap. Hadi kot. Kita bersedia untuk menghadapi pilihan raya tidak lama lagi. Kita sudah ready. Kita akan bubar awal. Kita bubar awal, dia kata. Tak takutlah. Kerajaan Selangor, Kerajaan Negeri Sembilan, Penang nak ikut? Pas kata. Nak ikut? Ikut. Biasa dia ikutlah. Tapi kami akan bubar awal. Tunjuk yang kami ni tak takut. Dia kata. Tiba-tiba, Sanusi keluar kenyataan ni. Dun Kedah hanya boleh bubar selepas 18 Jun, kata MB. Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Nur memberi bayangan Dewan Undangan Negeri Kedah akan dibubarkan setelah pertengahan Jun bagi membolehkan PRN diadakan. Sanusi berkata beberapa faktor termasuk Ramadan, sambutan Aidilfitri, tempoh ibadah haji serta sambutan Aidiladha menyebabkan pihaknya berpandangan Dun Kedah tidak sesuai dibubarkan ketika ini. Seperti yang pernah disebutkan sebelum ini, bulan 3 Mac dengan bulan 4 puasa dan raya. Lepas tu orang pergi haji. Kena tunggu orang balik dari haji. Dan yang penting di Kedah ialah pada 18 Jun ada sambutan keputeraan Tunku Sultan Kedah. Lepas tu baru boleh buat apa yang patut. Beliau berkata demikian dalam kenyataan hari ini. Tuan-tuan, mula-mula cerita sembang dulu. Sembang orang pas lah. Kita sedia. Bila-bila masa. Bulan 3, 4, 5, 6. Kita boleh bubar. Alih-alih hari ni bulan Jun. Kenapa? Saya tak kata itu berkaitan. Tetapi agak-agak tuan-tuan. Berkaitan ke tidak dengan pembekuan dana daripada dana parti, dana bersatu.
seperti mana yang kita kemukakan semalam, 2 hari lepas, saya kemukakan berkenaan dengan dana, apa orang kata, akaun bersatu. Ada lebih kurang 140 juta pendapatan bersatu. PKR 2019, 7 juta je. Parti 20 tahun, 7 juta je, tuan-tuan. Tiba-tiba parti yang baru ditubuhkan 2017 ada 100 lebih juta dalam akaun untuk 1 tahun. Tahun sebelum tu 100 juta. Tahun selepas itu 140 juta. 200 juta dalam tempoh 2 tahun, tuan-tuan. 200 juta dalam tempoh 2 tahun. 2021. Ada 200 juta kalau betul lah. Ya, kalau ikut audit, betul lah tu. Dalam tempoh 2 tahun, ada 200 juta. PKR 2019, zaman jadi kerajaan. 2019, zaman jadi kerajaan, tuan-tuan. 7 juta je dalam akaun pendapatan. Kita nak compare apa? Kenapa ni macam tu? Kenapa jadi, kita fikir logik lah, tuan-tuan. Kita fikir logik. Bagaimana sebuah parti yang terlalu baru boleh mendapat dana yang terlalu banyak? Dan kita kaitkan dengan kenyataan Sanusi tadi. Oh, kita tak buat pilihan raya sekarang. Kita tunggu selepas 18 Jun. Nak buat pilihan raya ni bukan senang. Kedah ni bukan negeri yang kaya. Kedah ni negeri miskin. Kedah ni bukan negeri kaya. Kedah ni antara negeri termiskin di Malaysia. Daripada segi GDP dia, antara negeri yang paling rendah mendapat GDP, pendapatan. Sanusi tak payah sembang lah. Kita tahu benda tu. Daripada segi pelaburan pun bukanlah sesuatu yang membanggakan sangat. Ada, tapi bukanlah satu yang membanggakan sangat. So, dana nanti untuk pilihan raya ni nak dapat daripada mana? Nak pergi putar Tin Milo lagi? Takkan nak ambil duit kerajaan negeri yang tak berapa nak ada? Dan dia tahu itu satu kesalahan. Dia pun ada guilty conscience juga. So, dia perlukan dana terutama daripada bersatu.